Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada kita nak masuk pengajian kita, pusingan yang kedua, insyaAllah ada LS. Tak ada orang LS ni, kita LS sendiri. Kita akan mengadakan imarah kali yang 37 insyaAllah pada tanggal atau tepat 29 bulan Mukara depan ni insyaAllah. Bulan Mukara tanggal 29, 2 minggu lagi lah insyaAllah ta'ala. Kita pakat mari menghidupkan risalah masjid dengan cara imarah. Kita buat halaqah, kita dengar nasihat, kita qiyamul lail, kita membaca Al-Quran, dan kita mari ijtima' wipung untuk kira bercara dunia kita dan akhirat kita insyaAllah ta'ala. Jangan lupa tanggal 29, 2 minggu lagi lah, hari Jumaat malam 1 insyaAllah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min du'ain la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sekali lagi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih beri peluang untuk kita hidup di atas dunia ini, untuk kita melaksanakan kerja-kerja, tugas-tugas sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai umat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari dinamakan hari guru hari ini. Wan Kru hari ini. Satu hari yang mana diambil berat oleh dunia dan juga diambil berat oleh negeri-negeri masing-masing. Negeri kita ni hari ni tanggal 16 bulan Mukara, dia selalu tiap-tiap tahun mengadakan hari guru. Kalau kita tanya apa hubungan kita dengan guru, kerana kita bukan guru, tak kata tu. Kita ni sesungguh orang bukan guru, kita orang kerja, orang jual, orang menego, dan orang nelayan, duk muka di laut dan sebagainya. Kalau kita tanya hubungan kita dengan guru adalah ada hubungan yang rapat. Pertamanya kerana kedudukan guru dalam Islam kita. Yang keduanya hubungan guru dengan kita iaitu dengan anak-anak kita. Kerana guru kita boleh iktibar dia sebagai bapa yang kedua. Kalau guru lelaki, kalau guru perempuan adalah sebagai ibu yang kedua. Alhamdulillah, sekolah kita di Rahmaniyah ni dia usaha nak didik anak-anak
supaya mendapat didikan Islam. Maka dalam pendidikan dia, dia cuba letak guru-guru ni jadi pa kuntisong, mai kuntisong, makna bapa yang kedua atau ibu yang kedua. Tujuan nak ambil beberapa orang budak pergi bela oleh guru sebagai bapa yang kedua atau sebagai ibu yang kedua. Bela dari segi tengok tingkah laku dia, dan bela dari segi nak buat halaqah, halaqah Quran dan halaqah ilmu, supaya anak-anak kita tu mendapat didikan yang baik selain daripada dia mendapat ilmu dalam sekolah-sekolah. Di dalam kelas-kelas, maka ditambah lagi satu tugas, satu kewajipan kepada guru. Selain pada dia jadi muallim, dia juga jadi murabbi atau murabbiyah, jadi pendidik. Kerana di zaman sekarang ni guru tak cukup nak jadi muallim saja. Dan kalau kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri pun dia bukan qadar kata jadi muallim. Walaupun dia dalam satu hadis dia kata innama bu'istu mualliman. Hadis ni pada awalnya Albani dia kata hadis dhaif, kemudian dia rujuk semula, dia buh dalam siri hadis-hadis sahih, kata hadis ni bukan dhaif, jadi hadis boleh timur untuk kita membuat perbincangan, buat dalil. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah dibangkit sebagai muallim, sebagai guru. Jadi sesuailah masuk dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala yang kita selalu dengar dan selalu dihuraikan, iaitu ayat apa? Tu ayat yang berbunyinya Allah Subhanahu wa taala ba'asa fil ummiyina rasulan. Allah taala telah bangkit pada orang-orang yang ummi seorang rasul minhum, daripada mereka itu, daripada kalangan manusia sendiri sebagai seorang rasul. Yatluna alaihim ayati, membaca atasnya ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan mentazkiyahkan. Jadi tazkiyah di sini makna kata tarbiyah, didik panggil, asuh, bela, membersihkan. Tu membersihkan. Kerana zaman Nabi, zaman sebelum Nabi datang tu panggil zaman jahiliah, banyak hak cemar-cemar, banyak cemar dari segi akidah pegangannya. Kenapa mereka bersyirik pada Allah Subhanahu wa taala? Maka syirik adalah kotor, cemar syirik, zalim syirik. Sebab tu Luqman dia pesan kepada anak dia, ya bunai inna syirka la zulmun azim, zalimnya sangat besar. Jadi kena bersih, didik dah tu. Tu didik supaya bertauhid kepada Allah, nak bersih, nak yuzakkihim minasyirik, minal kufri, daripada kufur. Tu hak pala sekali, pala cemar sekali, kena basuh. Tu kena didik ajar. Lepas tu pula maasi, hak maksiat banyak berlaku di kalangan masyarakat jahiliah dulu sampai kepada hari ini pun. Maksiat tak ada wuti-wuti, kerana bila ada taat ya ada maksiat, ada pahala, ada dosa, ada amalan baik, ada amalan jahat. Maka Nabi dia berkewajipan, berperane yuzakkihim, membersih mereka itu daripada maksiat. Gapo ti maksiat berlaku kalangan masyarakat jahiliah dulu? Zina. Zina ni lebih kurang masalah ni. Masalah ni dia ambil hak zaman dulu. Ada zaman dulu ya ada bendera, ya buh pocok depan rumah. Dalam rumah tu ada orang perempuan pelacur panggil. Ada orang sopini. Jadi orang lelaki dia bila tengok bendera tu dia tahulah.
tanda kata di sini ada orang perempuan dek jual kemaluan dia. Tu. Maka berlakulah berzina. Cara panggil tak ada menikah kahwin dengan orang perempuan. Itu satu penyakit yang besar. Penyakit tu merebak mari kepada zaman sekarang. Mudah zaman sekarang mudah lagi kerana ada hubungi di segi alat-alat perhubungan yang baru, ada telefonnya, ada gapo lagi, ada line lagi lah ni, telefon, ada line boleh hubung. Orang lain tak dengar dia boleh tengok dengan mata dia, boleh dengar lagi, boleh kecek lagi. Macam-macam hubungi untuk nak melakukan zina. Kalau hak jahat lah, kalau hak baik tu alhamdulillah dia guna telefon gapo untuk hubungi yang baik, faedah pada diri dia, keluarga dia dan sebagainya. Tu nak kata zina suatu penyakit yang besar yang biasa berlaku. Pernah berlaku cara merebak di kalangan masyarakat jahiliah dulu. Lepas tu pula makin reba tidak syak lagi. Penyakit yang besar juga, kena tazkiyah juga, yuzakihim juga, minum arak, bunuh. Tu bunuh membunuh pun lah ni pun tak ada wuti-wuti. Kau teruk ada kerana dibantu ditolong oleh alat-alat moden yang mereka rekah untuk nak menghancurkan manusia, bukan nak maju dak. Ada alat bukan nak pertahankan negeri dia saja dak, tapi dia guna untuk menghancurkan manusia. Terutama kita tengoklah ni manusia hak dah kena hancurnya ialah umat Islam, orang Islam. Sehingga timbul tanya-tanya, apa di situ pun tumpah darah orang Islam, di sini pun orang Islam, di sana pun orang Islam. Jadi orang Islam jadi mangsa. Sebabnya satunya kerana orang Islam ni selalu didengki, tak suka, tak kena oleh syaitan, oleh orang-orang yang dia tu ada sifat kebinatangan, sifat yang tidak ada peri kemanusiaan, tidak ada manusiatam. Bila masuk syaitan ya jadi lalu dah. Tu jahatnya syaitan, tidak syak lagi. Saat ni kita ngaji dah. Tu kata syaitan tu aduwwum mubin. Aduwwum mubin, jadi musuh yang sangat ketat sehingga dia masuk dalam isteri kita, bawa kepada isteri kita tu, atau orang perempuan jadi musuh kepada suami, masuk melalui anak jadi musuh kepada kita. Jadi asalnya mari pada syaitan itulah. Tu. Sebab tu Allah Ta'ala dia pesan dalam Quran kata, alam a'had ilaikum ya bani Adam, la ta'budu syaitan, jangan kamu sembah syaitan. Mana ikut syaitan. Sembah ni maknanya asalnya tunduk, ikut, ikut heran dia, ikut dia suruh, ikut dia nak. Itu panggil kata sembah pada syaitan. Sebab apa? Sebab dia aduwwum mubin, musuh sangat ketat. Itu nak yang kata Nabi dia berperane bukan mualliman saja. Tu bahkan dia panggil murabbian, jadi murabbi. Tu. Jadi hari yang diadakan ni bukan sehari ni, sebenarnya kita kena ingat kepada beban guru ni. Tu tugas yang besar guru untuk nak tengok anak-anak, tengok murid-murid dia, pelajar-pelajar dia. Bukan perkara kerja yang ringan, kerja yang berat. Kerja Nabi ni dia kena sabar. Tu kerja Nabi dia kena ngajar, kena didik, kena asuh. Tu tak cukup lagi. Dua perkara tu tak cukup lagi. Dia kena ada da'ian, jadi pendakwah lagi. Jadi kurang-kurang 3 perkara. Satu panggil mualliman, ngajar. Yang kedua murabbian, didik. Dia tak suka mengajar dengan didik, dia ada tekad. Kalaulah panggil ngajar ni, dia sakut paut dengan fikir dia panggil. Nak pelajar-pelajar ni mikir
lagu mana nak tambah ilmu, nak tahu, nak cari ilmu lagu mana. Ada pun Rabbiah ni nak asuh, nak didik, nak cuci, nak bersih jiwa dia tu, akal dia, masuk juga akal dia, jiwa dia, dan dia panggil jismani dia, tubuh badan dia. Sebab tu kita ni walaupun kita bukan guru di sekolah, tapi kita guru di rumah. Jangan lupa. Nah, lama kata hari ni hari guru, atau kita kecil hari guru, kita jangan lupa kata kita ni adalah muallim, muallimah kita. Tu kalau orang perempuan mana guru, cikgu perempuan, yang mana tugas dia di rumah dia besar lagi. Nah, lebih besar lagi daripada sekolah. Sebab pelajar-pelajar, anak-anak kita ni duduk di rumah lebih banyak duduk di sekolah daripada kecil lagi dia duduk di kita dah. Tu sama tara nak masuk sekolah umur 3 tahun kalau anuban lah ni, tak gitu. Tu duduk dengan kita banyak tahun dah. Lepas tu pula dia dah kelik rumah kita waktu cuti duduk dengan kita. Kalau dia tidak duduk di asrama atau tidak pergi ngaji jauh-jauh, maka hubungan kita dengan anak kita lebih besar lagi. Sebab tu sementara guru di sekolah, muallim di sekolah, kita lah jadi muallim di rumah. Maka peranan kita serupa dengan peranan Nabi juga. Ajar, didik. Tu ajar dan didik. Hak besarnya. Lepas tu da'iyan, jadi pendakwah. 3 ni, seorang ni kena dibeban atas dia 3 perkara ni. Supaya Nabi, ya ayuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi isnihi wa sirajan munira. Tu kerja Nabi. Maka kita tengok kata guru ni besar peranan dia dan besar kedudukan dia. Tapi banyak-banyak negeri dia ambil berat dengan guru ni, tak banyak dari segi kebenaran. Maksud saya nya, kalau orang jadi bomo, dia boleh bulan dia tu, boleh gaji dia lebih besar pada guru. Tu sebabnya bomo ni dia ada hubungan dengan manusia di segi kesihatan, nak belahnya, nak wabatnya, tak kata. Lalu dia bui gaji dia tu lebih besar daripada guru lagi. Ada hidup mati seolah gitulah, melalui kerja-kerja hak bomo ni. Padahalnya hidup mati tu duk bui, tak kata. Tapi ada juga setengah negeri dia bui kepada guru lebih banyak daripada bomo. Sebab peranan guru ni lebih tinggi, lebih mulia, lebih besar daripada peranan bomo lagi. Nak jadi seorang manusia duduk di guru. Dan bomo sendiri pun dia kena mengaji, kena ada tok guru dia, bukan dia boleh sendiri. Bomo kapung tak apalah, bomo jeli-jeli tak apalah tu, tak tu. Tu hak ni dia kena ngaji ni tahun nak boleh jadi bomo tu. Ni tahun tu hak umum, hak tua pai panggil. Tak masuk kata hak takhassus, hak khusus dia, hak khusus dia. Apa panggil capot tang dia tu, tak lagi kena ngaji tambah pula setahun 2 tahun. Misalnya kena bomo nak jadi bomo mata, kena ngaji mata khah. Suku kena ngaji tu. Tu. Pas bomo belah kena ngaji belah. Suku pula baulah panggil nak wijami kata dia tu sanggup atau boleh ada ilmu untuk nak wabak orang. Tapi hak ni dia besar lagi. Guru ni sepatutnya kurang sama antara guru dengan bomo. Sebab ni pun sesak tak sesak orang, tak ada. Kenanya tak kena ilmu dia adalah guru lah yang bertanggungjawab. Tu. Habis tu kalau kita fati ayat hak kita baca saat ni, wallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya mereka itu pada masa dulu mereka berada dalam sesat yang nyata. Nak kata Newton manhaj hak Nabi dia bawa, baca ayat-ayatnya, terbiahnya, ngajar Quran dan sunnah dia tu, Newton tu tong jalan hak lurus betul kena molek. Sebab apa? Sebab boleh menghidayatkan, maknanya boleh buat manusia supaya dia mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, berubah daripada sesat kepada hidayah. Besar kerja. Tu. Jadi bomo pun kalau sesat tak ada beda. Walaupun dia boleh gaji banyak, misalnya dia pandai berobat orang, pandai belah orang, boleh tolong orang dari segi sakit demik, tapi kalau dia tidak ada manhaj ngaji hak peseng hak Nabi duk ajar duk didik, maka tidak boleh nak jaminkan hidup dia di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, tak apalah hasanah dunia, sebab Masya Allah dia boleh jadi bomo, dihormati oleh orang. Alhamdulillah kita kena hormat bomo, kita kena hormat juga, sebab kalau tak ada dia sakit kita. Tu sakit tubuh, sakit demam, nak pergi cari piyah. Tu kadang-kadang tengah balai motor senok perut, kena cari bomo. Tak usah nak pergi cari tok guru tauhid, tak ada. Boleh tok guru tauhid siuk-siuk tu boleh, kalaulah kena sihir. Tapi ni sakit perut, tu kita kena bawa lagi bomo, kerana dia tahu penyakit gapo dia. Jadi sama lebih kurang keperluan manusia kepada bomo dengan keperluan manusia kepada guru, kita tengok sama-sama perlu, berhajat oleh manusia. Tapi dari segi lebih tanggungjawabnya, besarnya tanggungjawab ialah orang jadi guru. Sebab apa? Sebab bomo yang khusus pada orang sakit saja. Dia nak pergi wabak orang tak sakit tak boleh. Nak panggil orang, mari sini, aku nak wabak parah, mu makan lah. Dia tak ada sakit pun, nyanyi. Kadang dia mati dengan sebab abak parah pun ada. Tak itu. Makan lebih dah, nak hilang penyakit, makan lebih. Bomo saya tak klik makan habis lah. Makan habis sekaligus lagi. Tu bahaya satu. Kena faham kata habis lagu mana. Habis makan turut bomo lah. 3 pies sekali ke 2 pies sekali, jangan makan habis sekaligus. Hak tu gi sungguh lah, tak gitu. Tapi kalau guru tak kira orang sakit dan tak kira orang tak sakit. Orang sakit pun guru yang kena wi ajaran kepada orang sakit. Tu tuan guru kita dia ada sebuah kitab panggil Dalil Pedoman Pesakit, pedoman untuk sakit. Maknanya sebagai guru dia kena ajar, kena buat pedoman-pedoman, aturan-aturan, hukum-hukum sakut paut orang sakit. Orang sakit nak semaya lagu mana, bomo nak ayat tak boleh tu. Kalau bomo tak ngaji lah, bomo ngaji tak apa, alhamdulillah. Bomo dia berhak mengaji. Kalau moleknya bomo dia ngaji, bomo ratik ngaji ajaran Islam ratik. Dia alim dua-dua. Alim dari segi wabak zahir, wabak sakit hak zahir, hak ni wabak sakit di segi hati, segi jiwa, di segi akhlak. Kau molek lagi supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dua-dua. Kitab Tibbun Nabawi. Kitab kedoktoran Nabi. Orang hipung mari buat satu buah kitab. Yang Nabi duk wabak orang, wabak diri dia sendiri. Itu satu Tibbun Nabawi. Tu. Ayat Nabi tabib. Nabi itu boleh kita kata berlaku Nabi ni. Ya Masya Allah.
Tuhan buat dia menjadi seorang manusia yang sempurna, lebih sempurna pada orang-orang lain. Guru ni supaya kita nak katakan wiswakon sangkum. Wiswa ni maknanya panggil tukar engineering. Kalau punuh gapo yagi beki. Punuh anjing yagi beki anjing. Itu guru. Bukan mudah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala dia puji dalam Al-Quran Karim, qul hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kata oleh Muhammad, tanya mereka itu adakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tak tahu? Sama ke tak? Dia tidak jawab atau sama. Tanda kata orang itu fikir dia tak cukup. Tak reti panggil. Nak sama orang tahu dengan orang tak tahu, orang alim dengan orang jahil. Sudah tentu makna orang alim lebih mengetahui, lebih molek, lebih daripada orang yang tidak tahu. Sebab tu kedudukan guru adalah sangat tinggi. Nabi beri kedudukan pada dia sehingga Nabi puji, dia kata al ulama warasatul anbiya. Ulama tu adalah penerima pusaka daripada para nabi. Itu kalau ulama dia turut jalan nabi. Kalau hak pasal tak ada ambil hak nabi, mari ngaji, mari mengajar, bagaimana kita nak panggil kata warasatul anbiya? Orang timur pusaka nabi tak ada anak, tak ada hubungan langsung dengan pok. Bagaimana nak makan pusaka pok? Tak ada. Tu dia kena jadi anak. Kalau pok mati barulah anak tu timur pusaka. Mana kita kena jadi orang yang ambil ajaran yang dibawa oleh Nabi, barulah kata kita tu orang makan pusaka Nabi. Kalau hak pasal duk lawan dengan Nabi, lawan dengan sunnah-sunnah dia, tak masuk dalam banci kata warasatul anbiya. Kena waktu ubik dah. Kita pun kena waktu ubik. Kerana dia duk lawan Nabi. Duk lawan sahabat Nabi. Duk lawan isteri Nabi. Bagaimana nak makan pusaka Nabi? Sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita walaupun hari ni hari guru, maka kita iktibar kata hari sehari bukan sehari. Guru dia selama-lamanya duk tugas untuk nak menyampaikan ilmu kepada umat manusia. Sakut pau dengan umat. Orang buat umat, orang bina umat. Kalaulah silap pembinaan dia, maka silaplah umat. Kalau betulnya pembinaan dia, maka moleklah umat. Seolah kata guru tu jadi wacai, jadi hati. Iza salahat salahal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh. Bila hati tu molek comel, maka comellah segala anggotanya, iaitu anak-anak muridnya. Kalaulah rusaknya guru, maka rusaklah anak-anak muridnya. Begitu ni ada seorang guru, dia kena ada kunsumbat, ada sifat-sifat dia. Di segi kepribadian dia bang, bukan kepap dia tu. Dia jadi Islam. Tu Islam hak semati lah. Ni guru ni sekolah lari jangan isyak-akak. Tak boleh isyak-akak. Tepek pesto lagi. Ham suburi. Ham suburi macam-macam ada. Tapi guru ada wasak. Ada berde panggil berde. Tu berde di sekolah. Tu tu wasak dia isyak-akak dapat murid-murid, dapat pelajar-pelajar. Bagaimana kita nak lari murid-murid? Kita nak kata guru tak ada buku kepak, tak faham didik ke? Bukan dia tak tahu kata bahaya ke? Orang sepakat ijma' dah. Ijma' panggil apa? Ijma' ahli bomo doktor pun kata bahaya. Tu
ulama hak dang-dang, ulama hak muktabar, dia kata haram. Tahu gitu? Pak kita ni alhamdulillah cula dia perakat dah. Suruh majlis perakat kepada makmum-makmum, dia katanya haram dalam petua dia. Walaupun ada kata halal, walaupun orang kata makruh, tapi beratnya le haram dah. Mana kepada apa ni kerusakan dia yang boleh menjejahkan kesihatan ekonomi. Lah ni buku-buku apa lah ni, tak ada. Tu lepas tu pula sebab daripada mula budak-budak mula pada okok mari kepada dadah pada dadah, lepas tu hak ni ya kau tinggi semacam dah, kau dah campur macam dah kun sinroy kun gapo haroy dah macam-macam dah, ya timbul macam-macam dalam dunia ni. Itu nak ayat kata guru dia kena berkelakuan baik, akhlak baik, kena ambil kelakuan Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wa innaka ala khuluqin azim, akhlak yang mulia. Habis berjaya Nabi dia buat sahabat-sahabat dia berjaya. Sahabat dia jadi maulai comel, jadi pemimpin, jadi ulama, jadi tok qadi, jadi panglima perang, jadi khulafa, jadi khalifah. Boleh hati dia nak memimpin umat di segi agama dan di segi dunia, sebab dia buat mengikut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengikut nafsu. Ya nafsu lah, tak ada orang lain dah. Tak ada. Tu cuba perang dengan okok, insya-Allah berjaya di segi dadah-dadah lain, separuh akan berjaya. Guru jangan cuba tunjuk panggil kelakuan jahat tak molek kepada anak murid-murid. Sebab dia jadi contoh qudwah hasanah kepada anak-anak murid. Selain daripada tu kita nak nasihat kepada guru supaya dia menambahkan ilmu. Supaya juga nasihat pada fak kita ni, menambah ilmu adalah kewajipan orang nak turut Nabi. Nabi tu ajar dia wa qur rabbi zidni ilma. Kata ilmu, hai Muhammad, doalah kepada Allah, Tuhan kamu, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Mungkin koda kata mengajar turut dalam surat, dalam sukat teh laksu, jadi koda tu lepas tu malah dah lah tak ada wasa nak pergi baca sikit, tak ada wasa nak pergi mengaji tambah lagi sikit. Guru je tak boleh, sebab menambah ilmu ni menambah kewibawaan, menambah kemajuan, menambah kecemerlangan kepada guru. Tu zaman ni tak ada payah. Kau nak tambah ilmu macam-macam, dia ada alat-alat baru misalnya. Kalau tak ada, habis-habis tak ada, yang pergi kepada baba panggil, baba gulgul panggil. Tu baba gulgul ni besar dia. Maknanya kita buka buka dalam komputer kita tu, buka dalam internet tu, kita nak gapo banyak kenya dia royak kita maklumat. Ilmu tu melalui dia lah, bukan dia alim, tapi dia alat perantaraan. Kita buka dia nak gapo hak lain mari, nak hadis pun mari, nak ayat Quran, nak tafsir Quran, tafsir gapo tafsir Ibn Katsir boleh. Ayat ni lagu mana dia hurai, Qurtubi lagu mana, tafsir gapo lagi Baghawi misalnya, tafsir Sayuti, boleh kita dia buat tubik pada kita. Ni satu apa ni, satu kebijaksanaan yang Tuhan beri kepada manusia. Biasanya budak dua orang duk ngaji di Amerika, umur 22 seorang, 23 seorang. Tu duk wasa dia wi perhatian nak buat lagu mana, dia kata nak wi
boleh ambil maklumat, lepas tu boleh sebar maklumat. Duk pakat dua orang tu, lepas tu duk buat kaji, kemudian dia cari modal untuk nak buat barisak Gulgul ni, atau barisak yang besar lah ni maju. Semua dunia pakai ikut bahasa apa. Kita di negeri Thai ni kita boleh buka sini, nak bahasa Arab pun boleh, nak bahasa Inggeris pun boleh. Kalau orang Burma, orang Kemuja duduk sini dia buka bahasa Moja pun boleh. Duduk mana-mana di dunia boleh berlaku. Kita duduk Mekah boleh nak buka di Mekah. Tak bawa alat tak apa, pergi buka di alat di Mekah ni tak ada apa. Lah ni boleh buka dia dengan melalui apa? Dari telefon ada, masuk boleh. Tu. Jadi anak-anak kita di sekolah diajarkan cara cari ilmu dalam babo Gulgul ni. Kita panggil babo dia sebab dia duk mengajar kita banyak perkara situ. Hak tu dia bukan orang Islam, tapi kita boleh ambil faedah daripada wasail, cara nak cari ilmu melalui dia. Selain daripada tu kita kena berguru lah katik. Cuma kalau kita gaduh-gaduh nak cari maklumat, kita boleh buka dan kita cari situ. Kita nak pergi pandai, alat-alat baru kena pergi pandai with that. Kita tak pandai nak buat dah. Nak buat orang boleh ilmu melalui alat-alat moden, kita tak pandai. Tapi kita mari pergi pandai buku ambil. Tu macam cara ambil. Lain daripada tu ya ada seorang lagi hak Islam. Dia panggil maktabah al-maktabah syamilah. Maktabah yang mencakupi panggil. Tu. Ya hipung ambil kitab-kitab boleh tu. Kita hadis, segala hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis Abu Daud, hadis Tirmizi, duk dalam tu, sebuah dalam tu. Semua lah ni tu lebih kurang 9,000 buah kitab yang isi buah dalam tu. Pak kita nanti buka ya. Kalau kita ada masalah apa, kita buka masalah tu. Ya kata ubik. Orang ni kata gitu daripada kitab tu, muka tu, juzuk tu. Ubik mari. Senin kita duk zamin lah ni, Senin menang untuk nak cari ilmu. Bagi guru yang dia tu panggil duk dalam wongkan kan seksa ni, dia kena pergi pandai. Dan boleh kita kata guru ni banyak ke pandai lah cara nak cari maklumat, ilmu-ilmu yang orang khidmat kepada kita. Itu cara cari ilmu. Tapi kena ingat sekarang dalam supaya babo Gulgul ni, babo ni bukan babo kita dak. Tu kadang-kadang dia bagi hak bahaya kepada kita. Nak pasal mana boleh orang lelaki, orang muda, anak-anak kita nak buka pasal hak jahat, dia tu biar jahat. Nak dengar lagu buka boleh. Lagu orang Tino duk nyanyi boleh dia buka. Hak tu hak bahaya, kena ingat. Dia ada dua mata panggil. Mata hak baik, mata hak jahat. Tu. Lepas tu kita kena ingat semua, kena didik hamalah anak-anak kita tu. Jangan dia buka hak sebelah, hak lebih bahaya pada dia. Kadang-kadang hak bahaya ni lah duk timbul zinanya, duk timbul wasa syahwat apa ni, menimbulkan syahwat dengan sebab dia duk guna pakai melalui panggil cara-cara yang boleh membawa pada dia tu panggil jadi orang yang jahat, malah mengaji. Ada juga habising lekat panggil. Tu lekat kim panggil. Lekat kim. Tu ngaji lari, ngaji pagi mari start masuk baris, lepas tu lari. Kadang-kadang tak sampai sekolah, pergi di kedai-kedai kau duk maikin 2-3 je. Bawa kelik-kelik hati. Bawa beg, kilik beg buk penuh dalam beg tu. Tak sekira lagi, tak tu. Rakyat atas yang main ngaji. Siapa resok guru kata anak kita ni panggil tak boleh ngaji dah. Sebab apa? Sebab tak sok, tak ada masuk sok, atau masuk ngaji tak cukup. Lekat lagi. Tu semua tu melalui panggil wasail, cara-cara, jalan-jalan, website dan sebagainya
yang boleh memberi bahaya kepada anak-anak kita. Semua tu guru kena ajar, guru kena asuh, guru kena didik kepada budak-budak, pelajar-pelajar supaya dia tu jangan duk guna. Sebab tu di sekolah dia belak, dia katuk. Setengah-setengah sekolah dia katuk habis benda tak molek supaya tidak menjadi racun kepada pelajar-pelajar kita. Itu lebih kurang kita hari ini sangkut paut dengan masalah kepentingan guru, dan kita masih berhajat kepada guru, dan hendaklah kita selalu bersama guru. Kalau anak kita mengaji di mana, kita kena kerjasama dengan guru. Jangan mengata anak tahu anak. Serah pada guru bulat-bulat 100% yang kita tidak peduli. Anak molek tak apa, alhamdulillah. Anak tak molek, kita kena ada hubungi sama, tanya khabar lagu mana, serah mana-mana guru atau serah pada pak yang kedua, mak yang kedua. Dia tu selalu tengok anak kita, ikuti akhlak dia, ikuti pengajian dia, barulah berjaya. Itu panggil guru. Kita dengan guru selalu ada kerjasama dan hubungi yang rapat. InsyaAllah ta'ala anak kita akan jadi orang yang soleh, waladin soleh yad'u lahu, anak yang soleh yang sentiasa berdoa kepadanya. Itulah lebih kurang hari ini bagi pengajian yang kedua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik kepada kita dan beri berkat dalam hidup kita, dan hidup kita bahagia bersama dengan anak-anak kita, dibawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.